Yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menceritakan tentang azan. Yang kita sebutkan bab kitabus salah, babu bad'il adzan. Hadis yang diceritakan oleh Nabi tentang bagaimana bermulanya syariat azan. Bagaimana sifat-sifat azan. Dan bagaimana khilaf di kalangan para ulama tentang lafaz dan bilangan azan. Lafaz ada beza. Ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab tak ada beza, cuma bilangan ada sedikit perbezaan. Dan bagaimana pula kita lihat nanti perbezaan antara mazhab-mazhab yang bukan ahli sunnah, azan mereka macam mana. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat serta limpahan kurnia daripada Allah. Dengan izinnya kita bertemu dan berkumpul pada malam yang berbahagia ini di rumah Allah sebagai tetamu Allah, untuk kita melaksanakan tanggungjawab kita terhadap Allah, yang mana sama-sama kita memakmurkan rumah yang disediakan untuk kita beribadah. Di samping itu kita beriktikaf, kita niat iktikaf, kita niat menuntut ilmu, kita niat menunggu waktu salat, yang mana fadilatnya sama seperti kita mengerjakan salat. Jadi ini satu peluang yang Allah beri kepada kita, peluang yang tak ada pada orang lain. Maksudnya kita pilihan Allah. Tak ramai dekat penduduk USJ 4, USJ 5 ke USJ 6 ke. Kalau boleh katakan dekat USJ ni banyak masjid dan surau, tapi segelintir saja yang terpilih dalam kalangan tuan-tuan ini. Alhamdulillah. Ada orang masa ada, tapi kesihatan tak ada, tak boleh nak datang. Tapi sekarang ni dah ada online, tak datang masjid pun boleh dengar kuliah. Ini kelebihan teknologi sekarang ni. Yang uzur macam sakit, macam abah saya, dia ada sakit Parkinson. Tuan-tuan tolong doakan dia. Dia tak lagat pergi solat tiap waktu. Dia tak boleh nak drive. Dia boleh solat Jumaat, itu pun mak saya hantar. Ada masa adik saya hantar. Dia suka kuliah, tapi kita belikan internet yang gig dia besar. Dia sukalah dengan kuliah secara online. Alhamdulillah pun okey juga. Maksudnya ada orang yang ada masa yang cukup luang tapi kesihatan tak ada. Allah tak izinkan. Ada orang kesihatan ada tapi masa tak ada. Ada hamba Allah jumpa saya, ustaz, saya ni bukan tak nak pergi masjid, tak nak pergi dengar kuliah, tapi saya ni peniaga pasar malam, tiap-tiap hari pergi berniaga. Saya kata tak apalah, niaga pun bak kata orang ibadah juga, bagi isteri anak makan. Jadi kaya tu alhamdulillah bagus, dapat bayar zakat. Lepas tu dah tak dapat dengar kuliah, tak apalah, buat semampu mungkin. Ada hari cuti datang. Maksudnya masa tak ada, sihat ada, tubuh badan kuat, umur panjang. Yang lagi dahsyat ni tuan-tuan, yang ada masa, ada kesihatan, tapi tak datang. Ramai. Maksudnya ada kesihatan dan ada waktu, kelapangan waktu, tapi Allah tak pilih dia. Allahu Akbar. Kita ni ya Allah, kita rasa ada masalah kewangan, masalah nikmat, masalah apa, tapi bab ni kita beruntung. Subhanallah. Kita doa pada Allah, moga-moga Allah terus istiqamahkan hati kita.
Jadi kita nak minta Allah istiqamah kan macam mana salah satu doa yang diajar oleh Nabi SAW. Apa dia? Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkan hatiku ke atas jalan agama. Kita minta supaya iman kita teguh atas ketaatan, teguh atas agama Allah, teguh atas syariat Allah, termasuk istiqamah dalam ibadah. Maka tuan-tuan, doa ni jangan lupa setiap hari. Kalau boleh diperbanyakkan supaya apa? Kita terus merasai nikmat Allah bukakan hati kita. Ini semua ni tuan-tuan, Allah bukakan hati kita. Azan, iqamah, datang ke masjid, buang masa datang ke masjid, korbankan masa ke masjid, itu semua Allah yang bolak-balikkan hati kita. So kita minta pada Allah, ya Allah, satu saja, istiqamahkan hati itu saja. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis pengajian mukhtasar Sahih Muslim ataupun hadis berkenaan tentang Sahih Muslim ataupun ringkasan Sahih Muslim, yang mana kita sudah pun masuk bab salat, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, yang mana tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang menceritakan tentang azan. Yang kita sebutkan bab Kitabus Salah, babu bad'il adzan. Itu hadis yang diceritakan oleh Nabi tentang bagaimana bermulanya syariat azan. Bagaimana sifat-sifat azan. Dan bagaimana khilaf di kalangan para ulama tentang lafaz dan bilangan azan. Lafaz ada beza. Ya, ahli sunnah wal jamaah 4 mazhab tak ada beza, cuma bilangan ada sedikit perbezaan. Ya. Dan bagaimana pula kita lihat nanti perbezaan antara mazhab-mazhab yang bukan ahli sunnah. Azan mereka macam mana? Yang mungkin yang pernah pergi dekat negara-negara yang bukan ahli sunnah wal jamaah macam kita ni, azan dia dengar lain macam je. Kita terangkan nanti. Baik, kita baca hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain. Akhbarana Nafi' مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم قرنا مثل قرن اليهود. قال عمر أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة. Baik, riwayat Nafi' daripada Ibnu Umar. Nafi' siapa? Nafi' ni dia tabi'in, dia ulama besar tabi'in, anak murid kepada Abdullah Ibnu Umar, seorang sahabat Nabi namanya Abdullah Ibnu Umar. Siapa Abdullah Ibnu Umar? Anak Sayyidina Umar, antara sahabat Nabi yang top 5 banyak meriwayatkan hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Nafi' ni anak murid orang kanan dia, namanya Nafi'. Dan Nafi' ini merupakan guru kepada Imam Malik bin Anas rahimahullah ta'ala. Siapa Imam Malik? Pengasas mazhab Maliki. Jadi kalau kita tengok sejarah bagaimana perkembangan mazhab Maliki, kita tengok sejarah perkembangan mazhab Syafi'i sehingga terbentuknya mazhab yang independen, dia ada kaitan dengan Nafi' dan Ibnu Umar. Ya, mazhab Maliki berasal daripada madrasah Madinah yang dipelopori oleh Ibnu Umar, sahabat Nabi SAW. Dan madrasah Ibnu Umar ini juga terkesan pada madrasah Imam Syafi'i ataupun mazhab Imam Syafi'i, mazhab kita tuan-tuan. Ya, pasal apa dia berguru dengan Imam Malik? Imam Malik anak murid kepada Nafi', orang kanan Ibnu Umar. Panjang cerita balik. Ya, cuma apa beza macam mana Imam Syafi'i boleh berbeza dengan guru dia? Mula-mula dia berguru dengan Malik bin Anas. Kemudian dia boleh cipta ataupun independen dengan pandangan sendiri sehingga terciptanya mazhab yang very established. Ya, sebab dia bukan saja berguru dengan Imam Malik tetapi berguru dengan anak murid Imam Abu Hanifah, Al-Imam Muhammad Al-Syaibani, Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani.
Begitu juga dekat Yaman, Imam Syafi'i berguru dengan anak murid Al-Imam Al-Auza'i, satu mazhab ahli sunnah yang sudah pupus, tak terjaga sehingga sekarang. Maka pelbagai guru itu menyebabkan satu dimensi yang baru. Imam Syafi'i berjaya memperkukuhkan pandangan tersendiri. Ini antara cerita ringkas kisah pembentukan mazhab. Baik, daripada Abdullah ibn Umar, beliau berkata, suatu dahulu orang-orang Islam ketika mereka datang ke Madinah, mereka berkumpul. Satu hari ada perkumpulan. Pasal apa? Mereka berbincang nak selesaikan satu masalah. Fayatahayyanuna as-salawat, dan ketika itu mereka menanti-nanti waktu solat. Tertanya-tanya, solat dah masuk ke belum? Dan ketika itu tidak ada seorang pun yang memanggil ataupun menyeru ataupun memaklumkan solat dah masuk ke belum. Jadi satu perhimpunan, ya, ada mesyuarat agung berkumpul ketika itu, Nabi pun ada. Macam mana nak selesaikan masalah ini? Yang mana ada zaman dulu dia tak ada jam, tuan-tuan. Kita dapat tengok, okey pukul 1, okey dah pukul 1, lagi 2 minit azan. Kita pukul 4 tengok jam, alamak standby. 4.24 dah azan. Okey dah siap mandi dah, siap pakai baju, pakai songkok, kita tinggal standby, lagi azan kita turun jalan. Dulu tak ada, tuan-tuan, tak ada jam, tak ada apa. Memang depend dekat matahari. Jadi ada yang sampai tahap tak tahu bila masuk waktu solat, terlepas solat berjemaah. Tengah sibuk bekerja, dah habis dah asar. Tak dapat berjemaah dekat Masjid Nabawi ataupun masjid-masjid yang sedia ada dekat sekitar itu ketika itu. Dan ada yang terlepas waktu solat, duk sibuk bekerja, galit bekerja, tidur tanpa disedari solat sudah melampaui waktu. Jadi dia kata, macam mana nak selesaikan masalah ni? Kena buat satu sistem yang mana bila ada sistem itu, diberi maklumat, diberi isyarat, seluruh penduduk Madinah boleh tahu, okey waktu dah masuk. Jadi perbincangan, Nabi pun ajak berbincang, ya. Jadi ada di kalangan para sahabat, takallamu yawman fi dhalik, mereka berbincang. Faqala ba'duhum ittakhidhu naqusan misla naqusin nasara. Apa kata kita buat loceng? Masuknya waktu kita ting tong kling tong macam orang Nasrani, orang Kristian. Ya, kalau kita tengok dekat gereja, hatta kat Malaysia, hari Ahad je tang bunyilah dipanggil sembahyang. Ya. Itu zaman Nabi SAW dah ada dah, tuan-tuan. Tak tahu berasal daripada mana, tapi setahu saya kalau syariat Nabi Isa yang asal, agama Nasrani yang asal daripada Nabi Isa bukan macam tu. Ya, wallahu alam. Tapi biasalah agama ahli kitab ni, ya, banyak berlaku perubahan bid'ah dalam agama mereka. Tak macam kita, agama kita terjaga, hadis kita terjaga, Al-Quran terjaga, dijamin terjaga ketulenannya. Ya. Jadi bila dia sebut kata, apa kata kita guna loceng? Tak setuju. Nabi tak setuju. Apatah lagi perbuatan ini menyerupa kaum Nasrani. Dan kata sebahagian lagi, apa kata kita buat macam tiupan, macam Yahudi dia pakai apa, macam trumpet, dibuat daripada tanduk lembu ataupun tanduk kerbau, dilubangkan, ditiup, menghasilkan suara. Macam kita panggil seruling ke trumpet lah, trumpet yang kuat. So bila masuk waktu solat, mereka tiup. Nanti datanglah ramai-ramai pergi ke kuil. Juga itu tidak disetujui oleh Nabi SAW. Pasal apa? Mana Nabi nak ikut agama Yahudi. Ya, Nabi antara disebutkan dalam hadis, antara yang tidak suka, orang Yahudi sendiri cakap, Nabi ni, lelaki ini, iaitu diisyaratkan kepada Nabi, sangat tidak suka kepada kami, sehingga kan satu jengkal sekalipun Nabi tidak akan mengikuti Yahudi, mesti nak berbeza. Walaupun cara belah rambut sekalipun, Nabi SAW akan berbeza. Cara nak sembahyang, cara nak apa pun. Hatta zaman dulu, tuan-tuan, masjid dia tak ada kapet, tak ada lantai. Jadi masuk ke masjid pakai slipper itu biasa zaman dulu. Zaman sekarang jangan pula. Zaman Nabi pakai kasut masuk dalam masjid, sunnah. Dia pun isyak nanti dia pun ambil slipper masuk dalam. Ya, marah Tuan Haji Qadir kan, nazir masjid. Apa ni? Ni Ustaz Syed ajar. Itu zaman dulu, saudara. Zaman dulu dia tak ada lantai, tanah. Sebab itu dalam hadis banyak Nabi sujud, salam saja
sahabat nampak ada bekas tanah melekat kat dahi Nabi SAW. Satu hari pernah Madinah hujan, atap masjid Nabi bocor, lecak, Nabi sujud, ada kesan lecak di atas dahi Nabi SAW. Jadi Nabi pun pesan pada para sahabat, salat pakai selipar, salat pakai kasut, jangan ikut Yahudi. Yahudi kalau sembahyang dia kaki ayam dekat atas tanah, macam tu sekali. Ya, Nabi SAW perintah kepada sahabat supaya tidak sama dengan golongan Yahudi. Cuma sekarang ni kita duk ikut Yahudi satu persatu, terutama bab hiburan lah. Ya, kalau bab hiburan kita tak bising ini ajaran Yahudi ke ataupun konseptual daripada barat. Yang duk bising vaksin. Ya, tak habis-habis vaksin. TikTok, Instagram apa semua tu tak ada pula Yahudi, tapi Instagram pula dia kata vaksin pula dia kata Yahudi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqala Umar pun memberi isyarat, memberi cadangan. Awala tab'athuna rajulan yunadi bis salah. Dia kata, apa kata kalian semua lantik seseorang untuk buat seruan, guna suara kuat-kuat, salat, salat, macam tu. Nampak? Apa kata kita buat macam ni? Cara ni tak ada lagi. Tak cara Yahudi, tak cara Nasrani. Kita pakai suara kita, yang suara lantang, kuat suara, sekali menjerit, boleh dikatakan hampir seluruh Madinah boleh dengar. Jadi Nabi pun tertarik. Bagus juga idea ni. Subhanallah. Ya, walaupun Nabi ni Rasulullah, tetapi mana-mana ajaran ataupun idea yang baik Nabi SAW terima. Lalu faqala Rasulullah SAW, lalu baginda bersabda. Apa kata Nabi? Ya Bilal, qum fanadi bis salah. Maka Nabi pun panggil Bilal, wahai Bilal, kamu pergi tempat yang tinggi sedikit, berdiri dan panggil orang salat atau seru orang salat. Ini sejarah yang pertama yang berlaku dekat Madinah, lebih kurang pada awal penghijrahan Nabi SAW dekat Madinah. Tak silap saya tahun kedua hijrah. Tahun kedua hijrah ataupun tahun pertama sekali sudah berlaku peristiwa azan. Ya. Cuma inilah Nabi lantik Bilal. Kenapa Bilal? Bilal suara dia kuat. Suaranya kuat. Yang azan ni suara mesti kuat. Zaman dulu lah. Zaman dulu dia tak ada mikrofon, teknologi tak ada, dia depend on kekuatan suara muazzin itu. Zaman sekarang kuat tak kuat tak jadi isu dah, kita dah ada teknologi. Baik, cuma peristiwa ini bukan azan yang dimaksudkan oleh kita sekarang ni. Belum lagi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum lagi. Ya, ketika itu disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, iaitu panggilan untuk salat. Maksudnya i'lam. Apa lafaznya? As-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah. Panggil 2-3 kali, banyak kali dah, untuk bagi tahu mari salat berjemaah. Mari salat berjemaah. Azan belum ada lagi. Itu permulaannya. Macam mana bermulanya azan? Kisah ada seorang sahabat Nabi namanya Abdullah Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, yang mana satu hari dia mimpi. Dia mimpi dia berada di hadapan Kaabah. Tiba-tiba ada seorang lelaki datang jumpa dia dalam mimpi ni. Dia duduk depan Kaabah, dia sedar seolah-olah dia berada dalam keadaan sedar, tapi sebenarnya dia mimpi. Seorang lelaki datang dengan pakaian yang tertib, kacak, ajar dia beberapa kalimat. Dia ajar sampai dia ingat. Tiba-tiba besok pagi dia tersedar, mimpi rupanya. Dan besok dia jumpa Nabi SAW. Dia jumpa Nabi dan dia cerita peristiwa apa yang berlaku pada Nabi. Nabi kata, subhanallah, ini petunjuk daripada Allah. Inilah lafaz azan. Apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan yang tadi itulah Tuan Haji Bilal kita ya lafazkan. Itu dinamakan azan, yang mana melalui mimpi seorang Nabi. Kalau kita belajar tentang bagaimana wahyu Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, ya, biasa melalui Jibril alaihissalam, ada kala secara ilham, ya, ada kala melalui ijtihad Nabi, ada yang betul, kalau salah Allah betulkan, Allah tegur melalui malaikat Jibril, ya.
Ada kadang-kadang memang wahyu Allah melalui sahabat Nabi SAW. Contoh, ada seorang sahabat bermimpi besok dia jumpa Nabi, dia maklumkan, malam tadi aku jumpa seorang lelaki mengajar aku azan. Nabi kata itu malaikat. Jadi kenapa tak didirectkan Nabi mimpi terus? Boleh saja dengan izin Allah. Allah turunkan mimpi kepada Nabi dan besok terus ajar kepada Bilal untuk macam mana untuk lafazkan azan. Ya. Ulama kata nak ceritakan tentang kemuliaan sahabat-sahabat Nabi SAW. Ya, sahabat Nabi, anak murid ataupun pendukung. Ya, pendukung Nabi SAW, penyokong Nabi. Ada cara macam ni yang diturunkan wahyu oleh Allah nak menunjukkan betapa mulianya kedudukan para sahabat baginda SAW. So kita yang beriktikad ahli sunnah wal jamaah dalam hal ini, kita meyakini bahawa sahabat Nabi wajib dihormati keseluruhannya. Tak boleh dimaki, tak boleh dipertikaikan keimanan para sahabat. Ya, jangan jadi seperti sebahagian daripada golongan Islam yang bukan ahli sunnah seperti Syiah, Rafidah. Ya, hati-hati yang datang daripada Iran. Ada orang mengadu dekat kawan saya, dia kata dah terterima, nampak dia terima menantu lelaki orang Iran. Maaf cakap, Iran kan Syiah kan? Siapa yang pergi Iran, dengarlah azan macam mana, pelik sungguh. Lain, ada tambahan-tambahan yang tak pernah Nabi SAW ajar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bila dah kahwin tahu menantu Syiah rupanya, ya, ajar jalan Syiah pelik-pelik dan sebagainya, itulah tak tanya dulu. Terpedaya orang Iran, muka Farsi kan, muka macam Arab sikit, tengok handsome pun nak jadi menantu. Ya, tapi padahal kita kena lihat dari segi sudut akidah. Pertahankan akidah. Bukan kehandsoman muka cantik macam Hindustan, tidak, tak cukup. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi melalui seorang sahabat Nabi, Allah turunkan wahyu dan dia beritahu kepada Nabi, Nabi mengikrarkan, mengiktiraf bahawa itulah yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi bila dalam hal ni kita tak kata sahabat Nabi itu dapat wahyu, tidak. Kalau turun kepada sahabat Nabi, itu namanya berita gembira ataupun mimpi benar, ru'ya salihah. Dia bukan mukjizat. Bukan kita kata Abdullah Al-Ansari dapat wahyu Allah, tidak. Kita untuk sahabat, untuk manusia biasa, kita sebut sebagai mimpi yang benar daripada Allah. Ya, tapi kalau dikelaskan kepada Nabi sebagai mukjizat, itu beza dia tuan-tuan. Okey, lepas itu Nabi SAW mengajar sahabat Nabi dua orang, iaitu Bilal dan Abu Mahzurah, dan beberapa orang lagi muazzin para sahabat baginda SAW ketika itu, termasuklah yang dekat Masjid Quba, saya lupa nama dia. Ya, muazzin Nabi pada zaman Nabi ada 4 orang. Ya, Abu Mahzurah, Bilal, satu lagi siapa namanya, Sa'ad bin apa nama dia, dan seorang lagi ada dekat Madinah, satu lagi di hujung Madinah. Ada 4 orang muazzin pada zaman Nabi. Kalau Masjid Nabawi itu ada 2 orang muazzin. Ya, baik. Okey, jadi Nabi SAW ajar Bilal, okey Bilal, nanti masa waktu azan kau lafazkan azan begini. Ya, jadi bila masuk waktu, Bilal pun tak sebut lagi as-salatu jami'atan. Dia sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Samalah macam tadi biasa kita dengar. Jadi tiba-tiba semua keluar, termasuklah Sayyidina Umar keluar ketika itu. Kata, wahai Rasulullah, demi Allah, aku dengar azan ini dalam mimpi. Inilah aku mimpi malam tadi. Rupa-rupanya idea azan ni, lafaz azan yang kita dengar hari-hari ni adalah juga mimpi Sayyidina Umar. Dia pun dapat mimpi juga. Beberapa orang sahabat Nabi yang dapat mimpi yang sama seperti yang dibawa oleh seorang sahabat yang bertemu jumpa Nabi SAW. Ya. Baik, itu permulaan azan, dan kita masuk hadis yang seterusnya, sifat azan. Bagaimana sifat azan yang Nabi ajarkan kepada muazzin pada zaman Nabi. Baik. An Abdullah bin Muhairis an Abi Mahzurah anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam 'allamahu hadzal adhana Allahu akbar, Allahu akbar,
asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, wa asyhadu anna Muhammadar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. ثم يعود أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. زاد إسحاق الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Ya, baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini lafaz azan yang macam kita baca tadilah, ya, daripada Abdullah bin Muhairis, perawi hadis namanya Abdullah bin Muhairis, yang meriwayatkan daripada Abu Mahdhurah. Abu Mahdhurah siapa? Seorang sahabat Nabi. Ya, Abu Mahdhurah ini dia seorang sahabat Nabi yang mana dia merupakan salah seorang muazzin Nabi. Siapakah Abu Mahdhurah ini? Abu Mahdhurah ini sahabat Nabi yang diamanahkan oleh Nabi untuk menjadi muazzin dekat Masjid Quba. Salah seorang. Ya, jadi saya baru tahu Abu Mahdhurah, Ibnu Ummi Maktum dan Bilal. Dan satu lagi saya lupa nama dia. Ya. Baik. Dia ini bukan. Dia muazzin dekat Mekah. Muazzin dekat Mekah. Ya. Dalam hadis lain diriwayatkan bahawa bagaimana Nabi SAW juga melafazkan azan, mengajar kepada Bilal-Bilal yang lain ataupun muazzin yang lain. Ya. Jadi Nabi SAW mengajar Abu Mahdhurah, ya, anna nabiyya allamahu hadzal hadzan, iaitu Nabi mengajar dia lafaz azan ini. Apakah lafaznya? Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Maksudnya itu. Ya. Tapi dalam riwayat ini tuan-tuan disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar yang itu sekali saja. Dia tak sebut dua kali. Yang kita di azan dua kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi riwayat sebut sekali saja. Tapi kalau riwayat yang lain, dalam riwayat yang lain disebut Allahu Akbar sebanyak dua kali. Ya. Itu yang mana bezanya. Kenapa ada beza? Sebab perbezaan riwayat. Satu riwayat dia kata Allahu Akbar sekali saja. Yang pasangan takbir tu sekali saja. Ya, maksudnya dua kali sajalah. Tapi yang biasa kita dengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar 4 kali. Yang 4 kali ni tuan-tuan mazhab jumhur, majoriti ulama. Syafi'i, Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hanbali. Kita Syafi'i lah. Yang ambil lafaz hadis ni Allahu Akbar 2 kali saja, itu mazhab Maliki. Sebab tu kalau kita pergi dekat Maghribi, pergi dekat negara-negara bermazhab Maliki, kita dengar azannya. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Okey, kita ingat dia ulang lagi sekali Allahu Akbar. Tak, dia terus masuk. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Macam tu. Kalau kita Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita ulang sekali lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maliki sekali saja. Sebab berdasarkan hadis ini. Ya. Tapi kita berpegang pada satu riwayat yang lain, lafaz takbir tu sebanyak 4 kali. Itu khilafnya. Kenapa khilaf? Sebab khilaf riwayat. Ya. Macam mana boleh khilaf riwayat? Kemungkinan ada dua situasi. Kadang-kadang Nabi ajar sahabat takbir 2 kali saja. Dan ada kadang-kadang Nabi ajar sahabat muazzin 4 kali. So dua-dua ada riwayat yang sahih. Dua-dua itu diajar oleh Nabi SAW. Ya, cuba kita amalkan seperti biasa sajalah. Ya. Baik. Okey, asyhadu an la ilaha illallah didabelkan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah didabelkan. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah sebanyak 2 kali. Ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Yang hujung tu Allahu Akbar, yang takbir tu 2 kali saja. Dia tidak 4 kali seperti pada yang awal. La ilaha illallah sekali sahaja. Ya.
Jadi itu antara sifat azan Nabi SAW. Baik. Okey. Kita masuk hadis yang lain, babu yushfi'ul adhana wa yutirul iqamah. Bab iaitu menggandakan azan dan mewitirkan iqamah. Menggandakan apa? Azan secara overall didouble-doublekan. Dua. Ada yang satu, tapi kebanyakan digandakan. Ini sebab itu kita baca berganda. Sebab apa? Itu ajaran Nabi SAW. Sebab itu azan tak boleh direka-reka, tak boleh kita ubah ataupun kita tambah, ya. Sebab apa? Sebab memang kita ikut cara Nabi SAW. Cuma beza tadilah, Allah Akbar tu ada sekali, ada dua kali. Baik, yang seterusnya, an Anas qala umira Bilalun ay yashfa'al adhana wa yutirul iqamah wa zada Yahya fi hadithi Abi Ulayyah haddathu bihi Ayyuba qala illa al-iqamah. Ya. Baik, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang mana beliau berkata Bilal diperintahkan untuk menggandakan azan dan mewitirkan iqamah. Ya. Maksudnya apa? Bilal diperintah oleh Nabi SAW supaya azan didabelkan. Allahu Akbar bukan sekali saja, dua kali. Asyhadu an la ilaha illallah, dua kali. Ya, sampailah hayya 'alas salah, hayya 'alal falah pun dua kali. Kecuali yang hujung tu Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi kenapa yang Allahu Akbar dan la ilaha illallah tu tidak dibuat dua kali seperti awal? Ya, maksud hadis ini kebanyakan frasa ataupun kebanyakan susunan ayat buat dua kali, double. Ya, tapi yang hujung-hujung tu sekali saja. Kenapa tidak? Sebab itulah Nabi ajar. Kenapa yang hujung tu tak didouble kan macam awal? Kenapa la ilaha illallah sekali saja? Kenapa tak dua kali? Wallahu alam, Nabi ajar macam tu. Dimaksudkan oleh Anas bin Malik, majoritas daripada kebanyakan ayat-ayat tu dua kali, kecuali yang hujung saja. Ya. Manakala mewitirkan iqamah, mewitir apa? Satu. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kecuali satu saja. Maksudnya dalam bab iqamah kebanyakan susunan ayat satu kali, kecuali bab qad qamatis salah, qad qamatis salah. Dia ada pengecualian. Ya. Baik. Kata Ayyub, ada seorang perawi hadis, dia kata faqala illa al-iqamah, maksudnya kecuali lafaz qad qamatis salah. Semua ayat dalam iqamah itu satu tunggal saja, tidak diulang-ulang. Dia kata illa al-iqamah, kecuali perkataan ataupun ayat qad qamatis salah digandakan. Ya, jadi maksud hadis ini iaitu azan digandakan pada setiap perkataan kecuali Allahu Akbar di penghujung dan la ilaha illallah. Maksudnya bukan semua. Manakala iqamah kebanyakannya ditunggalkan kecuali lafaz qad qamatis salah, qad qamatis salah. Kenapa ada macam tu? Wallahu alam, Nabi dah ajar macam tu, kita ikut sahaja. Benda ni tak boleh dipikirkan secara saintifik ataupun logik, ya. Apa yang Nabi bawa kita terima. Wama atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi datang, Nabi bawa, kita terima. Jangan banyak soal. Ya. Tapi apa yang Nabi larang, kita tinggalkan. Itu tanda kita kasihkan Nabi, tanda kita taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk hadis yang lain. Baik, bab ittikhadzul muadzinaini. Bab melantik dua orang azan, ya. Maksudnya Imam Nawawi kata bab istihbab ittikhadzil muadzinaini lil masjidil wahid, iaitu bab galakkan ataupun sunat melantik dua orang muazzin dalam satu masjid. Ya. Maksudnya apa? Dua orang muazzin maksudnya dilantik untuk melaungkan azan satu masjid, dua orang. Sama ada secara bergilir-gilir. Sini ada lah. Kalau Tuan Haji seorang saja muazzin, letih juga ya. Hari-hari lima waktu dia seorang saja. Maksudnya ada peluang untuk yang lain rehat dan diganti dengan petugas yang lain. Dan dalam arti kata satu waktu boleh digunakan dua azan.
Maksudnya contoh subuh. Kita terangkan nanti. Baik. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam muadzdhinani Bilal wa ibn Ummi Maktum al-a'ma. Ibnu Umar radhiyallahu anhuma meriwayatkan, beliau berkata, pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua orang muazzin untuk Rasulullah, iaitu muazzin yang dilantik oleh Rasulullah. Siapakah kedua-dua muazzin itu? Bilal. Ya. Bilal ni nama orang sahabat tapi melekat sebagai jawatan sekarang ni. Ya. Bilal tu nama orang, nama sahabat Nabi yang agung. Tapi jadi istilah orang Melayu, Bilal tu tukang azan. Jadi isu ke? Tak ada isu lah, tak ada masalah. Ya. Jadi saya cerita dengan kawan-kawan kita daripada negara luar lah kan, dia kata dekat Malaysia ni muazzin dipanggil Bilal. Oh ya ke? Oh subhanallah, dia kata. Kan? Dia terkejut lah dan dia rasa kagum lah. Oh subhanallah, ini satu kemuliaan yang baik diberikan kepada seorang sahabat Nabi. Ya. Dan seorang lagi Ibnu Ummi Maktum, ya, seorang sahabat Nabi, iaitu dia adalah Ibnu Ummi Maktum, iaitu yang buta mata dia. Nama penuh dia saya lupa tuan-tuan. Siapa nama penuh dia? Dalam syarah ni tak sebut. Tapi Ibnu Ummi Maktum ini, nama gelaran dia, dia seorang sahabat yang buta. Jadi orang buta boleh jadi muazzin tak? Boleh. Ada ulama bincangkan macam mana orang buta nak jadi muazzin, dia pun tak tahu bila masuk waktu solat. Dia pun tak boleh tengok matahari tegak ke, tercondong ke, dan tak boleh tengok bayang-bayang, macam mana boleh jadi azan. So ulama kata orang buta boleh jadi muazzin sebab apa? Zaman Nabi ada muazzin dalam kalangan orang buta, iaitu Ibnu Ummi Maktum. Macam mana dia tahu waktu salat? Orang beritahu lah, orang yang dipercayai. Dia kata dah masuk, okey masuk azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zaman dahulu tuan-tuan, zaman Mesir, zaman dialah teknologi dah tinggi, dekat masjid-masjid Al-Azhar, naik menara tu, muazzin ni memang dia lantik orang buta. Kenapa dia lantik orang buta? Saya baca sejarahnya, sebab ya zaman dulu dia tak ada teknologi. Kalau azan tu dia pergi ke tempat menara tinggi, dia azan. Sebab buta ni dilantik, pertama dia bagi jawatan pada orang buta lah. Orang buta yang tak ada job, dia bagi jawatan untuk jadi muazzin, dibayar gaji dan sebagainya. Sebab orang buta ni bila kita naik ke tempat kawasan tinggi, kalau mata tu boleh nampak rumah-rumah orang, bila orang tak pakai tudung, bersantai ke apa ke, dia nak elak macam tu. Subhanallah. Ya, benda ini pun dijaga zaman dulu lah. Zaman dulu. Ya. Jadi kalau zaman dulu Masjid Al-Azhar, dia punya bilannya kebanyakan orang buta, untuk jaga maruah wanita ketika itu. Ya. Baik. Jadi kalau kita tengok tuan-tuan, peranan dua muazzin ni sama ada dia melafazkan azan, yang mana dia itu melakukan untuk setiap waktu ataupun giliran pada waktu, ataupun satu waktu dua azan. Ini berlaku waktu subuh. Subuh ni biasa, yang mana pada zaman Nabi, Nabi perintahkan untuk waktu subuh dilantik dua orang muazzin. Pertama, azan untuk kejut subuh, kejut bangun, belum masuk waktu lagi. Dan kedua, azan menandakan waktu dah masuk. Ya, ini lagi bagus. Ini lagi bagus kalau kita nak pasang tarhim ke, nak pasang apa, kita gantikan dengan dua azan. Biasa Ramadan lah tuan-tuan, Ramadan. Yang mana ada beberapa negeri macam Penang, Kedah, dia ada buat. Maksudnya kebenaran daripada jabatan agama masing-masing dibenarkan waktu Ramadan, dibenarkan azan sebanyak 2 kali pada waktu subuh. Itu sunnah. Ya. Contoh, subuh masuk pukul 5.49. Ya. Pukul 5 dah azan pertama dah. Itu untuk kejut orang bangun subuh ataupun prepare untuk bersahur. Kalau 5.49 azan kedua, masuknya waktu solat. Dan ini berlaku pada zaman Nabi SAW. Dan kebanyakan negara Arab macam tu, terutama mereka yang berpengalaman pergi ke Mekah, buat umrah, buat haji. Macam tu lah. Ada seorang hamba Allah ni, saya pernah bawa jemaah, dia first time pergi. First time pergi tu sampai dekat Madinah malam. Ya, airport Madinah sampai malam, pergi ya, sembahyang dan sebagainya. Lepas tu dia tidur. Dah bagi bilik hotel, tidur.
Dia pun semangat lah. Oh, seronok dia tengok Masjid Nabawi. Sekali tiba-tiba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia kata, Ustaz dah azan, Ustaz bangun. Okey, bangun. Ya, cepat lambat azan nanti qomat ni. Tak apa, relax. Saya pun tak bagi tahu. Ya. Tak apa, saya pergi dulu tak apa, pergilah. Dia pergi. Dia tak nak tinggal berjemaah lah kan, mungkin dia nak masuk cepat ke dan sebagainya. Dia masuk dalam Masjid Nabawi. Tunggu 5 minit, 10 minit. Pasal tak komat-komat ni? Dah setengah jam tak komat lagi. Pelik betul, dia pun muskilah tu. Lepas sejam baru azan. Allahu Akbar, Allah. Ya Allah, pasal ni ajaran sesat apa kat Madinah ni? Itu dah azan. Adakah aku dengar azan lain? Ke jin azan aku terdengar? Macam-macam dah dia cerita kat saya. Ya, balik sembahyang saja dia kata, apa cerita ni Ustaz? Yang tadi saya dengar azan apa tu? Ya. Dan kali tanya dulu. Patutlah saya tengok Ustaz relax je azan pertama tu, tak kalut. Kita dah tahu. Saya pun lupa nak beritahu dia. Ya. Kebetulan azan dah masuk, kita bagi laluan azan dahulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sebut peranan dua muadzin ni sama ada secara bergiliran ataupun satu waktu dua muadzin, waktu subuh. Sebab itu dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi SAW disebutkan dalam riwayat, dia kata inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni ummi maktum. Muttafaqun alaih. Nabi bersabda, inna bilalan yu'adzinu bilailin, sesungguhnya Bilal azan pada waktu malam, maksudnya belum masuk waktu subuh lagi. Ya, dan Nabi kata fakulu washrabu, teruskan makan dan terus minum. Kalau kamu dengar azan Bilal yang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, belum masuk waktu, makanlah lagi, habiskan makanan tu. Ya. Nabi kata hatta tasma'u adhana ibni ummi maktum, sehinggalah kamu dengar suara azan yang dilaungkan oleh ibnu ummi maktum. Maka tu jangan makan lagi dah, tinggalkan. Maksudnya subuh dah masuk, dah kena iftar. Nampak? Ya. Jadi kalau masjid nak buat subuh nanti bila Ramadan, bagus juga. Itu hidupkan sunnah Nabi SAW. Bukan saja berada pada zaman Nabi, Nabi yang suruh buat macam tu. Ya. Dulu ada kes orang tanya saya, dia kata, Ustaz, ada hadis mengatakan kalau dengar azan kita boleh makan lagi. Pernah dengar tak? Ada orang cakap macam tu. Memang ada hadis. Nabi kata idza sami'a ahadukumun nidaa wal ina'u biyadihi fala yadh'hu hatta yaqdiya minhu. Maksudnya Nabi kata, setiap seorang di antara kamu dengar azan dan pinggan ataupun cawan di tangannya, Nabi kata jangan letak sehinggalah dia habiskan. Kalau ikut zahir hadis ni tuan-tuan, tengah azan boleh makan, boleh minum, ya. Tapi sebenarnya makna bukan begitu. Kita tengok bagaimana ulama mensyarahkan hadis ni. Maksud hadis ni sebab apa? Nabi kata kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Allah berfirman, makan dan minumlah sehinggalah terbit fajar sadiq, lain putih. Maksudnya hadis ini bertentangan dengan hadis firman Allah. Dan hadis yang disebutkan tadi, dengan azan jangan letak pinggan mangkuk, habiskan, bertentangan dengan hadis yang Nabi kata kulu washrabu hatta tasma'u adhana ibni ummi maktum. Maksudnya Nabi kata kalau dengar azan ibnu ummi maktum, subuh dah masuk, jangan makan, stop. So macam mana ulama menghimpun hadis ni? Ulama kata hadis yang kata kalau dengar azan jangan letak cawan, tu maksudnya itu azan pertama. Belum masuk waktu lagi. Kalau dengar azan pertama, tak payah letak, habiskan makanan tu. Pasal apa? Subuh tak masuk lagi. Jadi belum boleh imsak lagi, boleh nak makan lagi, macam tu. Itu maksud hadis. Ni kadang-kadang orang muda ni dia tak berguru betul-betul, tak baca hadis dengan betul, dapat sumber maklumat daripada internet, terus dia amalkan. Lepas tu pengaruh anak dan bini. Tak apa, abah baca dekat Google, dengar azan boleh makan lagi. Allah. Ya, sedangkan hadis tu ulama kata adalah berkenaan azan yang pertama. Tapi kat Malaysia tak ada lah. Dekat Masjid An-Nur wallahu alam ada ke tak ada. Tak amal pun tak apa, nak amal lagi bagus.
Ya, jadi ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, macam biasa dekat negara Arab biasanya setengah jam atau 1 jam gap azan pertama dan azan kedua. Cuma bilan yang pertama tu letih sikit lah, dia bangun awal, pukul 3 dah bangun dah, standby dan sebagainya. Jadi ini yang disebutkan sebagai satu yang dibawa oleh Nabi SAW, ajaran Nabi SAW untuk memudahkan seseorang untuk melicinkan perjalanan ibadah itu sendiri. Baik tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sampai di sini sahaja. Insya-Allah ada masa kita berpeluang untuk bertemu di lain hari dan lain waktu. Insya-Allah mudah-mudahan panjang umur dan murah rezeki. Saya mohon maaf kalau ada salah silap, kalau ada kekurangan yang baik hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kesilapan datang daripada diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.